Black Clover chapter 323 yang bertajuk Partner. So partner ni sebenarnya dia merujuk kepada si Yami dan juga Nah. So chapter ni dia bermula dengan dia tunjuklah bagaimana Yami boleh pulih dan sembuh daripada retak-retak dan juga merekah tu semua. So pada masa tu bila Vanessa tengok Yami yang terbaring dalam keadaan macam tu dan ditambah pula dengan tekanan graviti Lucifero ni, Vanessa ni dia risaulah, okey, sebab kalau berterusan macam ni Yami boleh mati. Jadi kemudiannya si Grey ni dia tiba-tiba muncul di sebelah Yami dan Grey kata yang dia akan pulihkan Yami. Sebab magic sebenar Grey ni bukannya transformation magic, tapi magic sebenar dia ialah transmutation magic. So magic Grey ni dia ada kebolehan lah untuk baiki tubuh seseorang tu. Jadi bila Grey cuba nak baiki ataupun nak pulihkan tubuh Yami ni, Grey perasan satu benda lah pada tubuh Yami. Dia kata struktur tubuh badan Yami ni telah diubah, ataupun badan Yami ni dah jadi lain macam lah. Dan dia kata tubuh Yami ni dah jadi macam devil yang ada dengan Asta, si Libe tu. Dan Grey kata lagi yang badan Yami ni dah macam hancur lah, dah macam rosak, tapi masih lagi dilimpahi ataupun dipenuhi dengan magic. Jadi bila Grey kata badan Yami ni dah jadi macam devil Asta tu, so dekat sini berkemungkinan yang tubuh badan Yami ni sebenarnya akan mula berubah menjadi devil. Dia boleh jadi macam ni sebab seluruh badan Yami ni sebenarnya dah menyerap magic dari dunia underworld untuk dia buka dunia underworld tu lah. Ataupun boleh jadi juga yang seluruh dunia underworld tu dah pun menyerap tubuh badan Yami. So badan Yami ni dah jadi macam perantara untuk menghubungkan magic-magic dari dunia underworld kepada dunia manusia. Jadi sebab itulah Grey kata tadi yang badan Yami ni dah dilimpahi ataupun dipenuhi dengan magic. Dan kalau kita tengok secara logiknya, magic dari dunia underworld ni hanya devil je lah yang boleh pakai. Jadi bila badan Yami dah menyerap ataupun diserap oleh magic dari dunia underworld ni, berkemungkinan yang tubuh Yami ni sendiri akan mula berubah menjadi devil. Lagi pula kalau kita tengok betul-betul pada panel tu, dia sebenarnya memfokuskan kepada hati ataupun jantung Yami ni. Jadi berkemungkinan Yami sebenarnya telah memperolehi jantung devil itu sendiri. Dia sama macam Xenon yang berubah menjadi devil disebabkan dia dapat jantung devil tu sendirilah. Okey, kemudiannya selepas Grey pulihkan Yami, muncul Dark Magic Black Moon, iaitu magic yang Yami guna untuk dia counter gravity magic Lucifero. So dia boleh bergeraklah walaupun dalam kawasan gravity Lucifero ni. Dan Yami ni dia sebenarnya macam lega lah sebab Grey dan Vanessa dah selamatkan dia. So selepas pada tu, William, Patri dan juga Langris datanglah dekat Yami. Dan pada masa tu Patri ni dia tengah dukung William sebab William masih belum pulih. Jadi Patri bagi tahu yang sebenarnya dia nak bantu diorang ni untuk lawan Lucifero, tapi disebabkan dia dah tak ada grimoire, jadi dia takut tak banyak benda yang dia boleh bantu. Okey, sebab bila dah tak ada grimoire ni, memang tak boleh lah nak guna magic secara full potential. Okey, memang agak terbatas lah untuk menggunakan magic. Kemudiannya William kata yang diorang ni masih boleh bertarung dengan adanya Dark Magic Yami. William kemudiannya dia keluarkan pedang yang dia buat menggunakan World 3 Magic, iaitu Blade of Misteltin. Dan masa tu William kata yang dia telah pun letak ataupun dia masukkan semua saki-baki magic yang dia ada kepada pedang tu dan dia serahkan kepada Yami. So Yami kemudiannya dia respon balik kepada William ni. Dia kata secara jujurnya dia still tak boleh nak maafkan William pasal Elf Art dulu, tapi disebabkan dia dengan William ni lah yang terperangkap jadi korban pokok Clifford tu. So Yami kata kepada William diorang kena tamatkan benda ni bersama-sama. Dan Yami kata kalau diorang dapat balik ke Clover Kingdom hidup-hidup, kalau semua ni dah berakhir, Yami nak ajak William untuk keluar minum bersama-sama lah. Jadi beralih kepada situasi yang sekarang di mana Yami tahan serangan daripada Lucifero. So Lucifero dia sekali lagi bengang lah. Dan bila dia tengok Yami, dia sedarlah yang Yami ni ada dark magic. So bila Lucifero mention ataupun dia sebut pasal dark magic ni, berkemungkinan yang dark magic Yami ni pun ada potensi untuk bagi kesan ataupun mencederakan Lucifero ni. Dan kemudiannya Lucifero kata yang dia akan handle Yami ni lain kali, sebabnya keutamaan dia sekarang ialah Asta. Jadi lepas tu dia terus tumbuk si Yami ni dan melambunglah Yami dengan Nah tu. Kemudiannya bila Lucifero baru je nak tumbuk Asta, tiba-tiba Zora dan Sekre dan juga kucing Vanessa tu
muncul untuk lindung Asta. Dan bila diorang ni datang, tumbukan Lucifero tu tadi kena pada tubuh Zora lah. Okey, tapi dengan bantuan Sekre, Zora ni dia macam combine ataupun dia macam combo lah magic ability dia dengan Sekre, iaitu reverse counter trap dan juga mana method sealing magic. So bila Lucifero tumbuk Zora ni, serangan tu tak bagi kesan lah kepada Zora sebab tubuh Zora ni dah dipenuhi dengan counter trap magic. Dan Sekre ni dia akan sealkan serangan Lucifero ni melalui tubuh Zora yang dipenuhi dengan trap magic tu. Dan pada masa tu Zora dan juga Sekre ni dia kata yang diorang hanya ada beberapa saat je untuk sealkan serangan Lucifero ataupun untuk menyekat Lucifero ni. Kemudiannya dari jauh, Yami dan juga Nah dia nampaklah bagaimana Zora dan juga Sekre berhadapan dengan Lucifero tu. Dan dekat situ Nah bagi tahu Yami untuk pergi dari tempat tu. Okey, so bila Nah suruh Yami belah dari situ, Yami ni dia pelik lah, okey, dan dia respon balik kepada Nah, oh macam tu ke cara orang yang baru je diselamatkan untuk bercakap? Yalah, sebab Yami baru je selamatkan si Nah ni dari kena serang dengan Lucifero. Lepas tu dia suruh Yami belah dari situ pula. Jadi kemudiannya Nah ni dia tiba-tiba emo lah. Dia kata tak kira lah yang dia hidup ke dia mati ke, benda tu tak penting pun untuk dia. Dia tak kisahlah kalau dia mati sekalipun. So dia kata Yami tak perlu selamatkan dia. Jadi lepas pada tu ada sedikit flashback lah ataupun macam inner monologue daripada si Nah ni. Dia kata bila dia tengok Yami ni sebenarnya mengingatkan pada diri dia yang dulu. Diri dia yang dia paling benci lah dan dia tak suka. So disebabkan dia tak suka dengan diri dia yang dulu yang ada dalam diri Yami ni, kalau boleh dia nak Yami ni jauhkan diri daripada dia. Dan dia kata dialah yang ambil Morgan daripada Yami. Maksudnya dekat sini, adik kembar dia si Morgan kan sebelum ni satu squad dengan Yami dan juga jadi sebagai partner kepada Yami lah dalam squad tu. So bila Morgan mati disebabkan ataupun berpunca daripada si Nah ni, Nah rasa macam dia yang dah rampas Morgan daripada Yami. So sebab itulah dia tak nak Yami ni bahayakan nyawa sendiri semata-mata untuk selamatkan dia. Sebabnya pada si Nah ni, Yami adalah kawan dia yang paling berharga. Kemudiannya bila Nah bagi tahu yang dia tak kisah dia hidup ke tak, Yami kemudiannya dia respon balik kepada Nah. Dia kata Nah ni bodoh lah. Dan dia suruh Nah ni dengar baik-baik apa yang dia nak kata. Jadi Yami kata bermula dari sekarang Nah kena teruskan hidup dan dia kena selamatkan orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh Morgan, adik kembar dia tu. Dan Yami tambah lagi, dia kata lagi pula seseorang lelaki tak perlukan sebab semata-mata untuk selamatkan seorang kawan. So bila Yami dah tazkirahkan si Nah ni, barulah Nah sedar dan dia teringatlah pada adik dia Morgan. Pada masa tu Morgan bagi tahu Yami dengan Nah ni, dia bagi tahu yang Yami ni sama macam Nah. Okey, dan yang dia maksudkan sama tu bukan sama dari segi magic je. Okey, sebab magic Yami dengan magic Nah ni kan ada sedikit persamaan. So apa yang Morgan maksudkan sama bukan hanya dari segi magic tapi juga sama dari segi personality dan juga perangai dia orang. Dan dekat situ Morgan kata lagi yang dia adalah kembar Nah, tapi Yami yang lebih memahami si Nah ni daripada dia. Dan Morgan kata yang dia rasa Yami ni sebenarnya lagi sesuai jadi partner Nah, jadi partner abang dia berbanding dia. Kemudiannya selepas pada flashback tu, Nah pun mula bangkit balik lah. Okay, dan dia bagi tahu Yami bahawa Yami tak boleh jadi macam kanak-kanak selama-lamanya. Sebabnya Yami ni daripada dulu lagi, daripada dia muda, dia budak-budak sampai dia dewasa sekarang, perangai dia sama je. Jadi kemudiannya Yami kata kepada Nah, dia balas balik, walaupun dia dah jadi seorang lelaki dewasa macam tu, tapi hati dia akan selama-lamanya seperti seorang kanak-kanak. So lepas tu diorang dua ni kata benda ni tak penting pun sebenarnya. Sebabnya Raja Devil, si Lucifero ni berada di depan diorang sekarang ni. So diorang dua ni, Yami dan Nah ni, dia kata diorang akan mula bermain dengan Lucifero. Jadi chapter ni berakhirlah dekat situ, which is dua orang best friend ni dengan perangai yang lebih kurang sama, magic pun lebih kurang sama, akan team up jadi partner untuk lawan Lucifero. Jadi aku rasa setakat ni je lah perkongsian aku pada chapter kali ni. So kita jumpa lagi di next video. Sekian daripada aku. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye.